Tak ya, macam ni je. Dah biasa. InsyaAllah. Kalau dulu Harry tak situ. Sekejap je. Assalamualaikum Nur Alis. Nur Alis ni apa rahsia dia? Asyik duduk soft pertama je. Wan Yahya, Zainul Abdul Rahman, Siti Rosnani Tajuddin, Maria Rodiah Sharif. Alamak, lupa gula-gula belum habis dah live. Salma Yahya, Maizura Rahim, Yani Sarah Aisyah Zam, Mas Jamil, Rafida Yusof, doakan sahabat. Nur Aisyah Nur, Hanis Abdul Nasir, Masyita Ismail. Ya, Cik Rodia on the way. Aminah Mahmud, Nur Aini Abdul Manaf, Afida Zubin, kaifahal? Nur Aini Esa, Roziah Jamil, Hanisa Syafi'i, Maria Muhammad. Tak, Cik Rodia, takkanlah saya nak drive, saya berlive pula. Ni tukang drive dia. Comel tak driver saya. Lepas tu dalam ni ada Umi Badariah Rahman, ada Ibu Jaja, ada Cik Azmah kat belakang ni, orang dengkel. Na Pasir Mas, Hasnah Abdul Rahman, Nur Aini Esa, Zaidatul Nahar Abdul Kadir. Kita tag kawan-kawan kita yang lambat dapat notis. Minta maaf sahabat-sahabat. Memang Ustazah tak boleh nak janji pukul berapa. Sempatlah bagi tahu 10 minit sebelum live tadi. Kita nak start pukul 10.30. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Tolong bantu dengan doa. Ustazah dengan paksaan sebenarnya. Paksaannya Ustaz Azwan. InsyaAllah. Bergerak juga ke utara tanah air. InsyaAllah untuk malam ni ada nenek Kebayan join kita. Tukarlah. Tukar nama anak dara Kebayan. Jangan tukar nenek Kebayan, takut Aci Anita Saleh, Jamilah Osman. Siapa nenek Kebayan tadi nak berkenalan? Niza Aziz, Latifah Mat Syarif, Hanis Abdul Nasir, Ahadiah Agoy, Mas Liza Bagiran, Faiza Hashim. Amin. Terima kasih Mahfuza Mahazir, Salama Syam MN. Alhamdulillah. Fauzia Homid, Azrina Abdul Hamid, Susuhada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mulakan ya. Ustazah bagi yang baru masuk dalam perjalanan bersama sahabat-sahabat ke utara tanah air untuk program La Tahzan Utara. Okey, kami baru singgah di Jambatan Sungai Buloh. Dia golap sikit sebab cahaya dari sana. So apa kata kita tengok jalan lah. Kita tengok pemandangan Ustazah bawa La Tahzan ni untuk kita baca dalam kereta. Lupa nak pakai mic. Audio video jelas tak sahabat-sahabat? Sekejap Ustazah ambil mic. Audio video please respond. Lupa nak pakai mic. Dah lama tinggalkan Mekah seminggu dah. Okay, kita cucuk tang sini. Alah Dr. Maizura Rahim, janganlah jealous. Kita spend masa untuk next. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah setakat ni jalan clear. Ada mat-mat motor nak pergi beraya ke mana ni. Okay, Lani saya pakai mic. Lagi okey ke? Nabasir Mas, Nur Ashidah Salim. Seorang yang pemalu Ustazah, sebab tu macam
Nama macam tu. Ya Allah, nenek kebayan seorang yang pemalu. Sebab tu nama macam tu. Dia jawab, Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua tinggi sifat malunya. Lagi bubuh nenek kebayan, lagi orang nak berkenalan. Macam mana pemalu tu? Silap-silap nenek kebayan ni umur baru 13 tahun. Macam mana boleh nenek? Masya Allah, Liza Atih orang New Zealand kata rindu langit Malaysia. So tak payah tunjuk muka Ustazah lah, tunjuk langit je. Ada orang New Zealand rindu langit Malaysia. Amboi, Ustaz Azwan Ali pun clear sangat. Ustaz Azwan Ali, cuba terus terang, nak tengok langit ke nak tengok muka Ustazah? Sagi dia jawab tengok langit, pingsan Ustazah. Allah ya Karim. Nurul Syarmin Kaswadi, Tokku kata tadi jadi nenek muslimat, kebayan tak pakai tudung. Oh ya ke? Masya Allah. Mesti tadi nenek kebayan join kuliah Tokku kan? Lepas tu Tokku kata, jangan bubuh nenek kebayan tak pakai tudung. Masya Allah, Masya Allah. Umi Badaria Rahman dah tag kawan-kawan, padahal Umi Badaria ni ada duk kat belakang ni. Masya Allah. Siapa belum kenal Umi, dia follow Ustazah ke mana jua. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Okey, saya dah start pening dah ni. Ustazah nak tengok muka Ustazah boleh? Faham Dr. Maizura. Okey, minta maaf yang bergegar-gegar. Kita start dulu. Start dah doa ke belum? Lupa dah, tak apa baca doa banyak kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Romlah Arub? Rasanya pertama kali saya sebut nama ni. Umi jumpa nanti 20 Jun. Ada tarikh apa tu 20 Jun tu Cik Rodiah Sharif ni? Bukan 11 Jun ke Umi kata? Apa tu? Ada rahsia lah tu dengan Ustazah. 11 Jun saya tahu, 20 Jun Ustazah tak tahu. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari. Kita pohon juga pada Allah Subhanahu wa taala, Allah beri keafiatan, kesihatan, kesejahteraan kepada seluruh anggota jasad kita untuk mantap beribadah kepada Allah. Kemudian kepada pendengaran kita, kepada penglihatan kita, insya-Allah. Amanah Allah belaka, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita pandang dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amanah Allah ni kita manfaatkan ke jalannya jua. Okey, insya-Allah. Baik, kita nak sambung kuliah Latahzan kita, tajuk yang sangat panjang, itulah dia bercita-cita setinggi bintang. Ini dah pertemuan yang kelima untuk tajuk ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini pertemuan yang kelima untuk tajuk ini. Masya Allah. Jadi kita nak sebutkan apa? Banyak yang pesan turun jambatan kedua, jangan turun jambatan satu. Okey, bagus juga ni. Rasanya Ustazah sekali je kot naik jambatan kedua tu dengan Ustaz Azwan dulu. Kita kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, semalam kita menamatkan muka surat mana muka surat jap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muka surat 500 kan? Muka surat 500 sampai ke C tu kita tak baca lagi. Kita dah baca A, kita dah baca B, kita dah baca C. Tolong respon Ustazah, betul ke tak betul? Minta maaf kalau gambar sedikit gelap, sebab cahaya daripada arah depan ni. Okey, terima kasih Yasmin Hashim 75 stars. Terima kasih. Betul, bercita-cita setinggi bintang. Dr. Maizura dekat hospital ke dekat rumah tu? Subhanallah, seorang doktor yang istiqamah dalam majlis ilmu. Moga Allah limpah-limpahkan barakah kepadanya. Amin. Baik, kita terus kepada berhati-hatilah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tengok kitab Latahzan muka surat 500 dalam subtajuk berhati-hatilah.
berhati-hatilah. Orang yang teguh hatinya dan menjalani kehidupan ini dengan baik, pasti tidak akan bertindak sembarangannya. Apa sembarangan? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sembrono lah. Tu sembarangan, sembrono, suka hati dia, nak bertindak suka hati dia. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan ikut suka hati kita. Kita selalu cakap suka hati akulah, suka hati akulah. Hati-hati orang yang macam ni. Sebab apa? Kalau kita ikutkan hati, kita mati. Ikutkan nafsu, kita lesu. Gitu. Kita bukan ikut, sahabat-sahabat dirahmati Allah, hati kita. Kita bukan ikut nafsu kita. Takut kita mati walaupun kita dalam hidup. Ramai kan orang sedang hidup tapi hatinya mati. Ramai kan orang yang memiliki nafsu tetapi nafsu bawa dia kepada jalan hidup yang lesu. Kita tak nak macam tu. Kita nak hidup patuh syariat. Kita tahu kita bertuhan, itulah Allah yang menghantarkan Al-Quran kepada kita sebagai kitab panduan. Terima kasih Suzy Buang hantar 100 stars kat Ustazah. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amin, amin. Dr. Maizura, amin. Ani Ibrahim, Hamidah Sa'ad. Betul, hentam kromo. Tak boleh. Sebab bila kita nak buat sesuatu, Ustazah Zai selalu pesan daripada awal-awal dulu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul, Mun Maisma. Tajuk ni sangat bagus. Terima kasih Nur Aini Hassan dan 75 stars pada Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Singapura, Fauziah N. Rahman, terima kasih 100 stars. Masya Allah, kita jumpa nanti dekat Johor insya-Allah. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Nur Azizan Baharudin, tag kawan-kawan dia. Subhanallah. Kita sahabat-sahabat dirahmati Allah, hidup perlu berhati-hati pada tajuk ni. Kerana berhati-hati dengan hati. Kalau hati kita main sembrono, hentam kromo saja, jelaslah bahawa orang tu tak ikut apa yang Allah kehendaki, apa yang Rasul kehendaki. Okey, kalau kita bawa kereta, ni Jaja tengah bawa kereta, tiba-tiba lampu hijau pun dia berhenti, lampu merah dia jalan. Kau dah kenapa je? Kan ambil lesen ke tidak dulu? Lesen kopi O ke orang kata kan? Memang wa na'udzubillah min zalik. Orang belah sana horn kuat-kuat. Pasal apa orang marah? Ni tak payah kata orang marah, Tuhan pun marah. Sebab apa? Sebab kau tak ikut undang-undang. Selalu Ustazah Zai cakap, Allah punya undang-undang, seluruh hamba-hambanya Allah juga ada undang-undang. Tak payah kita masuk negara orang, kita masuk dalam rumah orang. Orang tu kata, tak apa, pakai je kasut, letak dalam posh ni, jangan letak luar pagar, akan hilang. Tak apa, saya sopan santun, saya letak kasut luar pagar. Kau lepas minum air, makan kuih raya semua, kau pergilah luar pagar, memang hilang. Saya dah cakap, saya tahu dah kejiranan saya ni macam mana. Pantang letak barang luar pagar, hilang dah habis. Tak nak dengar cakap tuan rumah. Tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi, kita apa sahaja hidup, kalau kita ikut peraturan, insya-Allah mudah. Ustazah Zai juga selalu cakap, kenapa rahsia bila Ustazah balik, Alhamdulillah, grup ni sangat bagus, bawa jemaah umrah kan. Sebenarnya antara yang Ustazah membawang ni bahasanya, dengan para petugas. Ustazah cakap sebab bila kami buat macam ala-ala postmortem dengan petugas, korang tahu tak pasal apa Allah rezekikan kita mudah kali ni. Tengok contoh walaupun grup Ustazah bawa tu profesional, orang-orang kluster kayangan contoh, tapi dia orang ni orang yang berilmu. Orang berilmu dan beramal dengan ilmunya, insya-Allah dia beradab. Antara adab dalam bermusafir adalah ikut apa kata ketua. Kadang, aku dulu musafir dengan lelaki aku tak payah macam tu pun. Aku dulu musafir dengan anak aku dulu tak macam tu pun. Sebab masa tu kau musafir dengan lakimu, dengan anakmu, kena ikut. Kan apa kesukaan suami. Isteri tahu dah 20 tahun, 30 tahun hidup. Takkan tak tahu apa yang suami suka, apa yang suami tak suka. Kita dah tengok dah kerenahan anak-anak kita. Kalau berjalan dengan yang sulung macam mana, berjalan dengan anak tengah macam mana, yang bongsu ni ada perangai mana. Kita ikut sahabat-sahabat. Untuk apa? Untuk keharmonian. Apatah lagi duduk satu bas 40 orang. Masya Allah, kalau orang 1, orang 10, satu kepala. Orang 11, orang ke-20, kepala kedua. Ada 4 kepala saja, setiap 10 orang satu kepala, pening dah. So, apa tujuan kita bila duduk dalam satu grup? Ikut satu ketua. Walaupun ketua tu, dia ni dekat pejabat, aku punya driver je. Sekarang ni nak pergi Langkawi, dia jadi ketua rombongan aku pula. Tetap kena ikut. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Jadi bila kita ikut, kita tahu kita tidak mengikut kata hati, kita tidak mengikut kata nafsu. Semuanya ada panduan. Ini permulaan bagi tajuk berhati-hatilah. Apa lagi kata kitab Al-Tahzan? Dia akan selalu mengambil sikap melihat dan menimbang supaya tidak menyesal di kemudian hari. Kita tak nak menyesal di kemudian hari, sahabat-sahabat. Apa kata orang Melayu, orang tua-tua kita, tak guna dah kalau nasi dah jadi bubur. Tak guna, sahabat-sahabat. Ni cabaran ni Ustazah. Silau sangat-sangat belah depan ni. Okay, jadi kita tengok langit sekejap. Supaya anda tidak melihat kedutan-kedutan dahi Ustazah. Kita raikan sekejap Dr. Maizura. Kita punya sahabat di New Zealand, Liza Ateh, nak tengok langit Malaysia sekejap. Harap-harap suara Ustazah masih okey dan terus okey, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kitab ni mengajar kepada kita mengambil sikap untuk melihat dan menimbang supaya tidak menyesal di kemudian hari. Menyesal, sahabat-sahabat dirahmati Allah, di kemudian hari. Kemudian hari itu adalah yang paling dahsyat sebagai yaumul akhirah. Yaumul akhirah itu hari yang paling kemudian. So kalau boleh sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak mahu, Allahu Akbar, kita tak mahu berlaku penyesalan itu di sana. So kalau ada orang tua-tua, acik menyesal dah Ustazah apa yang acik lakukan masa muda dulu, kita pujuk mereka. Belum terlambat cik, Alhamdulillah. Sebab Allah yang bagi acik hidup sekarang ni. Teruskan penyesalan ni, kita tambah dengan taubatan nasuha, kita tambah dengan amal salihat. Masya Allah, ini penyesalan yang baik. Sebab penyesalan itu bukan di kemudian hari. Okey? Kemudian sahabat-sahabat, apabila urusannya berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkannya, dia bertemu kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mensyukuri keputusan yang diambilnya. Masya Allah, selalu kita sebut syukur itu bahagia. Bila dia serahkan dirinya kepada Allah, apa pun yang berlaku pasti akan ada syukur di lisannya. Akan tetapi jika urusannya berjalan tidak seperti yang diinginkannya, dia hanya dapat mengatakan Allah telah mentakdirkan demikian dan apa yang Allah kehendaki akan dia lakukan, dengan hati yang menerima dan tidak bersedih. Kan biasa kita plan macam ni. Contoh mudah ni, Ustazah Zai plan nak ke utara daripada bila? Hari Khamis hari tu. Subhanallah, sebab Ustazah nak bantu urusan tim utara untuk program ni kan sahabat-sahabat. Ustazah kata kalau Khamis balik ke Kulim, Jumaat dah boleh jaga ayah dekat hospital, ayah nak operation dekat hospital. Lepas tu bolehlah ulang alik dekat hotel. Sahabat-sahabat utara nak survey kan apa persiapan sebenarnya. Sejujurnya Ustazah malu dengan Allah sahabat-sahabat bila membiarkan tugas-tugas di utara tu dengan sahabat tim khidmat utara. Tapi kita merancang, Allah yang menentukan. Okay, bila Ustazah dah buat keputusan dah, kita KIV lah, kita tangguh, tak apalah, rugi sikit, kita dah booking segala. Ustaz Azwan pula bulat mata kat Ustazah. Sebab dia sihat, dia kata dia sihat, dia cuma perlukan rehat dekat hospital ni. Semalam nak cengkelat, nak lari daripada hospital, nak ikut juga Ustazah. Tapi biasalah dah masuk hospital swasta ni, claim insurans pula. Ni terus terang je bagi tahu kan Dr. Maizura. Jadi macam-macam lah dia check. Tak boleh kena duduk lagi, besok nak buat x-ray lah, macam-macam lah pula sebab batuk dia kuat kan. Allahu Akbar, kita ikut je lah. Lepas tu Ustazah pun menangguhkan kepergian Ustazah ke utara ni dengan sahabat tim khidmat di utara, uruskan semua di Pen Mutiara. Masya Allah, semoga syurgalah tempat mereka. Okay? Tapi sahabat-sahabat, adakah kita nak hantuk kepala kat dinding? Kenapa jadi macam ni? Ya Allah, aku dah atur dah segala. Siapa kita? Jadi sahabat-sahabat, duka kita, sedih kita jangan melampau-lampau. Yakin sahaja. Okay, sebab tu Ustazah keluar daripada rumah tadi, minta la haula wala quwata illa billah. Aku lemah ya Allah. Yang dekat sini engkau jaga, yang kami dalam perjalanan engkau jaga. Alhamdulillah, terima kasih doa-doa sahabat kepada ayahnya Ustaz, dah selamat pasang stand di jantung, dah balik ke rumah berehat. Jadi Ustazah pun di Penang ni sekadar nak menghabiskan program yang Ustazah dah janji pada malam ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, maka Ustazah habiskan tu lah. Kalau ikutkan nanti malam ni habis terus Ustazah nak balik.
Tapi ustaz tak bagi. Perempuan nak drive malam-malam tak payah. Dalam kereta tu semua perempuan tidur dulu. InsyaAllah Ustazah minta maaf lah kepada semua yang dalam kereta ni. Tak bolehlah nak berjalan-jalan sangat. Sebab apa sahabat-sahabat? Sebab ni Ustazah nak gerak balik lepas subuh besok insyaAllah. Jadi terima kasih Dr. Maizura. Masya Allah, betul ada hikmah. Juwita Ismail, Masya Allah. Apa sahaja sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pandang Allah dulu. Allah yang berkehendak. Jadi kalau sesuatu tu berjalan tak seperti yang kita kehendaki, bila kita pandang Allah, masalah tu akan menjadi kecil. So tawakal dulu, serahkan diri bulat-bulat pada Allah. Sebab tu semalam masa Ustazah jaga Ustaz dekat hospital, fikir plan macam tu, plan macam ni kan. Akhir bila kami duk tergelak masing-masing tu, kita beria je kan, plan A, plan B, plan C. Sebenarnya Allah dah ada jalan dah untuk kita. Maka kita sebutkan balik, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Makna sahabat-sahabat, bila kita rasa macam buntu, kita rasa macam sembang tu boleh jadi gaduh kan, orang ni fikir macam ni, fikir macam ni, dah tak payah sebut dah. Sebab Allah, kita merancang, Allah jauh lebih merancang. Bila kita serahkan diri kita kepada perancangan Allah, Masya Allah, kita akan nampak semuanya baik. Subhanallah sahabat, jiwa yang macam ni, percayalah, dia akan mensihatkan kamu walaupun kamu sakit. Sebab ada ramai orang sakit walaupun dia sihat. Macam mana sakit walaupun dia sihat kan? Orang yang marah-marah, orang yang stres tak kena gaya. Kau ni dah kenapa ni? Kan murung, pelik kan? Padahal isu kecil je sahabat-sahabat kadang-kadang. Tapi kita kagum ada orang yang berhati-hati dalam kehidupan dia. Ada masalah besar. Kalau kita dengar pun macam Ustazah buat umrah yang baru ni kan, golongan asnaf, orang-orang yang ditaja, Masya Allah, setiap satu mereka ni ada cerita yang Ustazah kata, ya Allah, kalau aku diberi ujian macam tu, aku pun tak sanggup. Maka terima kasih ya Allah, Engkau memperkenalkan aku dengan orang-orang yang diuji begitu hebat, menyatakan pada diri kita apa sangatlah ujian yang aku dapat ni Allah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, satu tujuan Ustazah berihlah dengan sahabat-sahabat Latahzan Utara. Nanti akan ke selatan, insya-Allah KL Selangor akan menyusul sahabat-sahabat. Tak ada lain, jom kita wujudkan satu suasana ukhuwah fillah, bersaudara kerana Allah. Hanya nak belajar yang baik-baik, yang buruk-buruk kita kesampingkan. Kita jumpa orang dari segi zahirnya, ada je kita nak komplain, ada je kita nak kecap. Kenapa orang tu macam tu Kenapa dia tak padan dengan suami dia? Kenapa anak dia muka macam tu tak padan langsung dengan mak ayah dia? Kau tak yakin kau ada Allah ke? Okay sahabat-sahabat, kita tak boleh mengubah sesuatu yang Allah kehendaki kepada kita. Jadi sahabat-sahabat Latahzan sepatutnya cekal, kental jiwa, sentiasa bersemangat sahabat-sahabat. Bila kita faham kaedah ini, tak ada siapa yang boleh mengubah kerana kudrah dan iradahnya Allah itu sangat jelas. Okay, selesai tajuk bab berhati-hatilah supaya tercapai apa yang kita plan itu baik. Tak tercapai, kita serahkan kepada Allah yang maha baik. Subhanallah, baik. Betul kan Kefli Zul? Are you ready untuk Latahzan Selatan? Masya Allah. Kak Jamilah Osman, jom ke JB minggu depan. Subhanallah, baru nak belajar kental. Nur Jannah Malik, kena kental, Masya Allah kan. Tidur atas bantal, hidup kena kental. Okey tak? Pantun dua kerat Subhanallah, siapa nak belajar kental tu? Okey, klasifikasikanlah. Klasifikasikanlah. Tajuk D. Okey, subtajuk ni. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa tu yang nak buat Pantai Timur dekat UMT? Cepat. Hubungi Jaja, kontak Jaja, kita buat dekat UMT pula. UMT hari tu Ustazah pergi. Aduh, berapa kerat orang je yang main. So kita penuhkan masjid UMT untuk Pantai Timur, Kelantan, Ganu, Pahang, kan? Subhanallah, amin. Ustazah tak dapat tangkap nama dia, dah naik ke atas dah. Siapa tadi yang sebab Pantai Timur ni Ustazah tak dapat lokasi lagi. Masya Allah. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pergi kepada klasifikasikanlah. Siapa ada kitab boleh rujuk Betul ke ayah Gaus yang memang kentah? Suzy buang, simpan pantun dua kerat tu. Okey, apa tadi? Hanisa Syafi'i, UMT di Tangok Bacok, best nak. UMT bukan Terengganu ke? Universiti Malaysia Terengganu, bukan saya silap ke? Yang saya ceramah baru ni, bukan barulah, bila?
tahun lepas kot je. Okey. Orang yang berpendirian kuat dan pendapat yang terarah dalam mengambil keputusan adalah orang yang tidak terburu-buru memberikan keputusan pada banyak mendengar pada saat banyak mendengar berita yang simpang siur sehingga masalah yang dihadapinya menjadi semakin rumit. Klasifikasikanlah. Kita kan kalau dapat beberapa amanah, pening Ustazah kita ni, hal laki lagi, hal sekolah lagi, hal anak-anak lagi, hal rumah tangga, hal ni, pejabat tempat kerja, semua jadi pening. Sahabat, cuba kita susun. Sehari kita ada berapa masalah yang kita nak selesaikan. Seminggu kita ada berapa kerja yang kita nak settle. Sebulan kita ada apa target yang kita nak capai. Masya Allah. Kalau kita jadikan dia rojak buah, rojak buah lah pula, yang Ustazah teringin lepas balik Mekah tu, dah makan dah kat rumah Cahaya. Saya sebut rojak buah je telan Elio kan. Kan kita campur dia macam rojak buah. Ada timun, ada sengkuang, ada nenas, ada buah pelam, betik, macam-macam ada. Memang pening lah. Kan sahabat-sahabat, makan sodap. Tengok telan Elio, makan sodap. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita jadi pening caca marba. Bila dah bergaul dengan kuah rojak tu, kan kita main telan je. Ni apa ni? Rasa macam tak sedap je. Oh, sengkuang, rupanya saya tak suka makan sengkuang. Contoh, saya cari buah pelam, masam-masam sikit. Mana? Dah tak nampak dah mana pelam, mana betik, mana semua bercampur. Itu tak apalah, rojak buah yang memang sedap sahabat-sahabat. Kan ini kehidupan kita. Hal pejabat, kalau kita nak bahagia di rumah, keluar dari pejabat, boleh tak sangkutkan hal kerja pejabat tu dekat pagar pejabat kita. Sangkutkan. Oh, lupa nak sangkut masalah pejabat tadi dekat pagar pejabat kita, pintu pejabat kita Ustazah. Maka sebelum masuk rumah, kita buka kasut, kita sangkutkan kat pintu luar rumah kita. Ini gambaran sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dalam rumah ni ada suami aku, ada anak-anak aku. Kak pejabat tadi aku bos besar, sakit hati dengan pekerja aku, tak nak ikut ni apa yang aku perintahkan. Masuk dalam rumah, suamimu bukan stafmu, anak-anakmu bukan pekerjamu. Faham sahabat-sahabat? Kalau kamu nampak muka suami dah macam muka staf yang tak nak dengar cakap tadi, memang kamu akan bawa masalah pejabat ke rumah. Bukan senang sahabat kita nak twist minda kita macam tu. Ustazah cakap senang lah, saya ni dekat pejabat banyak kerja ni. Ingatkan kamu seorang je yang bekerja. Ada ramai orang bekerja, tapi dia masih boleh menjadi suri rumah yang terbaik, walaupun hanya beberapa jam dia di rumah. Masya Allah. Bila dia balik ke rumah, dia fokus apa yang dia boleh bantu untuk anak-anak dia. Ibu yang sibuk dekat pejabat, malam-malam masih boleh tengok homework anak. Masya Allah. Macam mana dia boleh atur? Sebab klasifikasikanlah. Okey, apa saja kerja, kan kita dah susun atur, letak dalam satu A4 paper perancangan mingguan kita, perancangan bulanan kita, perancangan tahunan kita. Dalam masa setahun apa aku nak capai, dalam masa sebulan apa, dan dalam masa sebulan tu sahabat-sahabat, jangan pernah lupakan. Contoh, sebulan aku kena settle bab kerja hal ni, keluarga hal ni, hal holiday macam ni. Masuk tu holiday setiap bulan, tapi tak masukkan ziarah mak dan ayah dalam sebulan. Kamu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kamu tidak klasifikasikan dan kamu kesampingkan, penting ni Ustazah, penting, A, B, C semua penting, tapi yang Z tu kamu letakkan ziarah ibu dan ayah. Cuba letak yang atas sekali. Ziarah mak ayah ni aku wajibkan sebulan sekali. Ziarah mak ayah sebulan sekali. Kalau yang rumah dekat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa je? Kau slow je. Oh, tahu je. Tadi Jaja laju, kuang-kuang. Dan macam Ustaz Azwan juga kau je. Tadi laju, tiba-tiba dia slow. Pasal apa Jaja ni? Oh, rupanya kita tengok. Oh, hebat driver Ustazah. Ada, apa nama dia ni? AES kan? AES ke ATS? ATS. ATS lah pula tiba-tiba. Okey, sahabat-sahabat ziarah mak ayah. Kalau yang rumah dekat, kalau tak dapat hari-hari pun seminggu sekali. Duduk satu taman sebulan sekali tak jumpa. Pelik dah sahabat dirahmati Allah. Kan kalau kita boleh singgah balik kerja, beli cendol, beli rojak buah lagi. Telan radio lagi sahabat-sahabat. Kenapa kita tak teringat mak ayah kita?
Allahu Akbar. Saya nak balik daripada hospital semalam. Kalau ikutkan adik saya pun tahu saya dah termenjangkit kat ustaz juga ni sahabat sebenarnya. Kan tak berapa nak sihat semalam. Tapi sebab saya kata kena settle juga selagi saya boleh bangun, insya-Allah. Rasa macam nak gerak ke Penang pagi-pagi subuh tadi, tak singgah kat rumah bapak tu, rasa macam ya Allah, rasa macam berdosa sangat. Padahal tak dosa, insya-Allah. Tak dosa sebab saya dah jumpa, dah sembang dengan bapak. Pergilah kan. Dia dah ingat-ingat lupa macam tu. Azwan mana? Azwan direhatkan dekat hospital, Pak. Kenapa rehat kat hospital pula? Kan? Kenapa rehat kat hospital pula? Kan padahal dia dah tahu dah ustaz ada kat hospital. Tapi macam tu lah kan, orang tua dah umur dekat 90 tahun sahabat. Cakap, alah bapak anggap je abang tu tengah duduk kat hotel. Doktor pun kata dia sihat, tapi dia penat. Kalau kita cakap, dia kena x-ray, dia tak sihat, demam panas teruk, jenuh-jenuh dia bawa tongkat dia nak pergi hospital. Kita tak nak nyusahkan dia kan sahabat-sahabat. Sekarang hospital ni macam satu tempat yang kurang selamat bagi orang tua dan anak-anak yang sihat. Jangan dibawa ke hospital. Sebab kita ustazah duduk daripada pagi sampai malam, duduk dengan ustaz, tak sakit asalnya. Tapi kita pun rasa macam dapat aura sakit tu sekali. Okay? Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, terima kasih Murshidah, hati-hati drive Jaja, dia kata. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Klasifikasikan, walaupun kita sibuk, aku nak balik ni, nak gosok baju, nak kemah barang untuk Penang besok, badan dah tak larat ni. Singgah jumpa bapak tu sahabat, sekejap je. Dapat sentuh tubuh dia sekejap, dapat bercakap beberapa patah perkataan, temankan dia makan. Sebenarnya saya memang tak lalu, dia pun kata dia tak makan lagi. Temankan sekejap, tak sembang apa pun sebenarnya. Cuma bagi tahu besok nak pergi Penang kan, tolong doakan. Rasa lega sangat. Dengan Allah dah kita tawakal, dengan orang tua dah kita minta izin. Cuma saya sedikit ralat balik daripada Mekah ni sahabat. Saya tak ziarah kubur mak saya lagi. Itu satu kesedihan lah bagi saya. Sebab selalu kubur mak saya dekat dengan rumah. Setiap kali saya nak pergi musafir, yang hidup saya ziarah bapak saya, yang dah tak ada mak saya ziarah. Okey, kemudian bila saya balik daripada musafir, lama pula tu sebulan kan, patutnya saya ziarah kubur mak. Tapi disebabkan dah ustaz terus macam tu, saya tak pergi kubur seorang-seorang sahabat. Saya akan pergi kubur dengan ustaz, ataupun mesti ada teman. Okey, jadi subhanallah, ralat juga sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Sebab kita bukan sengaja tak pergi. Jadi klasifikasikan benda pejabat rumah tangga semua kita sibuk. Tapi kalau kamu tak selitkan untuk ibu dan ayah kamu, kamu akan rasa susahnya hidup. Percayalah, saya sayang anda kerana Allah. Kalau anda mempunyai masalah dengan ibu dan ayah, tolong selesaikan sesegera yang mungkin. Tolong selesaikan sesegera yang mungkin. Mak ayah kita sahabat ditengking oleh kita sekali je. Ditengking sekali je oleh kita. Sebenarnya dia merasa sakit, jauh lebih sakit daripada saat dia melahirkan kita. Allahu Akbar, tak terucap dengan kata-kata. Sakitnya orang beranak ni, sakit mengatasi segala sakit. Sakit sahabat-sahabat, orang lelaki tak pernah merasa, kan? Mak saya dulu selalu cakap, alah mengerang sana, mengerang sini, orang beranak lagi sakit. Mak saya selalu macam tu kalau nak cabar anak-anak lelaki. Orang beranak lagi sakit. Maknanya tak ada sakit yang mengatasi sakit kecuali sakit bersalin. Tetapi percayalah, sakit bersalin tu bila doktor letak je baby yang sihat atas tubuh kita, kita susukan dia, mak-mak dah boleh senyum, hilang sakit. Apatah lagi melihat kejayaan anak-anak soleh-solehah. Tapi sekali anak-anak tinggikan suara, sahabat-sahabat, tinggikan suara asbab benda-benda kecil je, tengking mak ayah, kesakitan tu akan berulang, bahkan lebih sakit daripada saat meneran lahirkan anak. Allahu Akbar. Jadi usahakan supaya kita tidak menyakiti ibu dan ayah kita dengan menengking-nengking mereka. Patutlah Allah sebut dalam Quran, wala takul lahuma uffin. Jangan engkau mengherdik, menengking mereka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Jadi ustazah pesanlah dengan sangat dalam pada kita mengklasifikasikan segala tugasan kita, jangan pernah lupakan mak ayah kita. Okay, yang jauh, sahabat-sahabat, kita ada video call. Ada kadang-kadang kisah seorang ayah, seorang ibu yang ditinggalkan oleh anak-anaknya. Dia bercakap dengan anak lain, cuba tengok handphone mak ni sekejap. Kenapa mak? Mak rasa rosak lah. Kenapa dia kata handphone dia rosak? Sebab dia mengharap anak dia telefon.
Tapi rupa-rupanya dah lama handphone ni tak berbunyi. Abang kau tak telefon pun, adik kau tak telefon pun. Allah, kita dengar cerita tu tak dapat nak bendung rasa sedih. Cuba bayangkan itu mak ayah kita. Dia ternanti-nanti, sekejap-sekejap dia intai muka pintu. Dia ingatkan yang buka pintu tu anak yang dia rindu. Sahabat-sahabat, sebab tu kadang-kadang yang kita menjaga mak ayah kita ni berkecil hati. Kita duduk depan mata ni Ustazah, dia tak sebut pun. Yang abang saya jauh dah lama tak balik tu sibuk disebut. Yang tu dia sebut dalam hatinya. Yang ni dia sebut di lisannya. Sebab kenapa tak datang ziarah? Tolong sahabat-sahabat, jangan ketepikan mak ayah kita. Sebab mak ayah kita tu adalah wali keramat kita. Kita tak tahu kejayaan kita bukan kerana best student dalam SPM dekat universiti, tak. Tapi kejayaan kita kerana kita sentiasa mengutamakan mak ayah kita dalam hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kat mana Ustazah tadi? Orang yang berpendirian kuat dan pendapat yang terarah dan mengambil keputusan adalah orang yang tidak terburu-buru memberikan keputusan pada saat banyak mendengar berita yang simpang siur sehingga masalah yang dihadapinya menjadi semakin rumit. Kita tengah banyak masalah, susun satu persatu nak selesaikan yang mana dulu, yang mana aula utama. Contoh anak-anak kita banyak homework lah, kita tolong susunkan untuk anak kita. Dah tak payah nak marah-marah, nak nangis, nak stres, tak nak pergi sekolah bagai. Mana cikgu suruh BM lagi, matematik lagi, cuba susunkan untuk anak. Oh ni ibu tengok jadual ni BM tak apa, siap, minggu depan baru ada kelas dengan cikgu. Anak-anak kita kecil lagi tak faham. Oh dia tengok jadual, betul lah cikgu BM masuk minggu depan. Buat matematik dulu, sebab matematik ni besok ada, cikgu akan tanya besok ni. Kenapa bila kita dah dewasa, kita ada pelbagai masalah, kita tak tahu nak bezakan mana yang kena siapkan dulu, mana yang kena utamakan. Tapi sahabat, dalam nak mengutamakan yang lain, jangan terlupa redha Allah sampai pada kita apabila mak ayah redha pada kita. So sibuk mana pun kita, tolong raih redanya mak ayah kita dengan kita sentiasa bersama-sama dengan mereka. Tengku Kamar, terima kasih 50 star hantar dekat Ustazah. Baik. Dia terlebih dahulu menyelidiki berita-berita itu, memeriksanya kembali, mengambil tahu mengapa berita itu muncul dan sampai kepadanya. Sekali kita segedebu dapat masalah, dapat berita tak baik, fikir dulu kenapa dia sampai pada kita. Sahabat, percayalah hidup ini lapang, tenang, senang. Bila kita dapat apa saja ujian, kita tak menyalahkan orang. Ya Allah, mesti ada sebab ni, kenapa engkau datangkan benda ni pada aku, ya Allah. Cepat-cepat kita istighfar. Sebab Ustazah percaya, apa kesusahan yang berlaku dalam hidup kita adalah kerana dosa kita. Allah nak bersihkan dosa kita sahabat melalui istighfar kita. Dengan istighfar, menyelam ke dalam diri, apa yang kau nak tunjuk dekat aku ni, ya Allah, mesti ada sesuatu. Mesti ada sesuatu yang kau jentik aku, suruh aku kembali kepada engkau. Tolong sahabat, kita akan tenang kalau kita cari salah diri sendiri. Tapi percayalah, stres akan berganda-ganda bila ni masalah ni jadi sebab orang tu lah. Kalau dia tak buat macam ni, mesti tak jadi macam ni. Kalau setan bertepuk tangan. Sebab kita menggunakan perkara-perkara yang setan suka, itulah berkalau-kalau dalam kehidupan kita. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Okey, apa lagi? Dan kemudian berbincang dengan orang-orang yang ahli. Menyalahkan diri sendiri, beristighfar, minta tunjuk jalan dengan Allah. Sebab Allah dah kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan tunjuk jalan keluar atas setiap permasalahannya. Allah tak akan mungkir janji sahabat-sahabat. Semua benda yang Allah janji pasti akan Allah tunaikan. So aku ni belum cukup takwa ke ya Allah? Kenapa masalah aku belum cukup lagi? Aku tak rasa masalah aku ni boleh settle. Masalah tu kadang-kadang tak settle, tapi jiwa kita relax, tenang menghadapinya. Sebab apa? Sebab insya-Allah kita kategori orang yang bertakwa. Kita bila faham Quran, kita akan jadi macam tu. Kenapa kita nak takut ada masalah? Bukankah Allah janji Allah akan tunjukkan jalan keluar? Syaratnya aku menjadi hamba bertakwa. So kalau kita rasa diri kita sudah tidak takwa, sudah tidak takutkan Allah, kamu pandang je itu sebagai hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah sahabat-sahabat, supaya kamu tidak dihukum di akhirat. So apa masalah kesusahan kita kat dunia, kita beristighfar sebab terima kasih ya Allah, Engkau hukum aku sekejap di dunia ni, Engkau bagi aku rasa susah supaya aku tidak susah di akhirat.
Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kemudian berbincang dengan orang yang ahli. Sebab Quran juga yang cakap. Allahu Akbar, Quran juga yang cakap. Kamu ada apa masalah, tanya kepada yang ahli. Kan? Sakit, jumpa doktor. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada masalah apa? Semalam kereta ustazah ada masalah. Takkan nak bawa jumpa doktor pula? Jumpa doktor kereta lah. Kan nyaris-nyaris ni Jaja tak drive kereta ustazah ni. Tapi Alhamdulillah sebulan dia kena tinggal kot dia merajuk. So bawa pergi bengkel, Alhamdulillah jumpa ahli dia. Handphone rosak, takkan nak bawa pergi kedai basikal, bawa pergi kedai handphone lah. Kan kita jumpa orang-orang yang ahli. Ini tidak ada masalah, jumpa BFF kita yang sama sekali tak ahli pun dalam bidang tu. Masya Allah. Kawan kita tu, dia ada apa, dah setahun tak ziarah mak ayah dia, tak kisah dengan mak ayah dia. Tiba-tiba kita ada masalah, kita jumpa dia. Kan dia takkan nasihat benda yang baik, sahabat. Bahkan kadang-kadang kita bertambah dosa. Aku rasa mak aku tu betul dah, aku nak kahwin dia tak bagi. Jumpa dengan orang yang tak hormat mak ayah dia, yang bukan ahli, sahabat-sahabat. Kita nak minta nasihat tentang hubungan kita dengan mak ayah. Cuba berkawan dengan anak-anak yang soleh-solehah, yang tak pernah mengetepikan mak ayah dia. Sebab tu antara tanggungjawab sahabat-sahabat Latahzan yang beranak pinak, dah besar-besar anak-anaknya, tolong pastikan anak-anak kita berkawan dengan siapa. Saya kagum dengan ibu-ibu yang kenal setiap mak ayah kawan-kawan anak-anaknya. Tu anak siapa tu Long yang kau bawa tu? Tu mak rumah dia kat ujung sana. Jom petang ni mak nak buat kuih sikit, kita pergi rumah kawan kau tu hantar. Tujuan dia kita nak kenal. Ada seorang sahabat saya, dia memang suka bawa kawan-kawan anak dia pergi rumah dia. Jamu makan lah ustazah, budak-budak goreng naga, dia buat homework tu dia sukalah. Anti rajin lah, sukalah datang rumah anti ni. Suka dengan anti pun suka dengan kamu. Anti nak kenal mak ayah kamu. Kadang-kadang dia tak bawa kita, dia tak macam tak happy kalau kita nak kenal mak ayah dia ustazah. So saya sengaja minta dekat anak saya nombor telefon mak ayah kawan dia tu. Budak remaja dia kata, "Mama buat apa nak minta nombor telefon mak kawan kita tu?" Sebab dia risau takut mak kita ni kan. Tapi bila betul cara kita minta, semua mak ayah kepada kawan-kawan anak saya ada senarai nombor telefon. Hebat kan sahabat-sahabat? Saya belajar daripada dia. Ya Allah Tuhan, patutlah anak-anak dia ni kita tak risau berpeleseran ke mana. Sebab mak dia tahu anak tu berkawan dengan siapa, mak ayahnya siapa. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, ramainya sahabat-sahabat Latahzan rindu kepada arwah suami, ibu dan ayah. Bila ustazah bercerita tentang ibu dan ayah, begitulah kenangan kan sahabat-sahabat. Mak ayah ni adalah keramat hidup kita. Kita takkan ulang lagi. Sebab tu ustazah kata selagi kita ada peluang, tolong hargai. Sakit mana kita lagi-lagi yang melayan orang tua kerana orang tua, sahabat. Allahu Akbar. Makin mereka menuju penghujung usia, makin sebenarnya mereka ini, ibaratnya bahasa senang cakap, menyusahkan kita. Tapi ustazah selalu cakap, cubalah kenang masa kita daripada dalam perut mak. Lahir, mak ayah kita susah sebab kita. Tapi mereka tak pernah merasa susah. Mereka sentiasa merasa berbangga dengan anak. Hatta bayangkan ibu ayah kawan saya seorang, sahabat-sahabat, Ustaz Nazri sedang diuji dengan Allah, punya anak seorang sahaja. Tapi anak seorang tu OKU. Sekarang sedang berada di ward ICU hospital. Saya selalu dari Mekah lagi saya doakan supaya walaupun anak dia seorang OKU, sahabat-sahabat dirahmati Allah, lately ni dah besar, dah 14-15 tahun kot. Selalu jadi sawan tengah-tengah malam. Dan akhirnya yang terkini, doktor masukkan dia di ICU. Sahabat-sahabat, segala mesin ada dekat tubuh ni. Allahu Akbar, hari tu memang dah fasa kritikal. Kawan-kawan pejabat, kawan-kawan sekolah baca Yasin, solat hajat. Allahu Akbar. Tapi saya tengok live dia tu dengan isteri. Sayangnya dia dengan anaknya. Padahal anak tu bukan anak yang boleh dibanggakan. Minta maaf sebut, anak tu daripada lahir mungkin anak yang menyusahkan. Tapi mana ada mak ayah rasa susah. Itu anugerah Allah. Dia belai anak ni sampailah berada. Sebab doktor masa dekat ICU tu, saya faham daripada cerita dia dekat Facebook tu, tak boleh ziarah semua kan. Ya Allah Tuhan, latest saya tengok Facebook dia, anak ni sedar. Dia genggam tangan mak ni masa mak ayah ni cakap bagi tahu nak balik. Anak yang tengah mesin penuh kat badan ni genggam tangan.
macam tak bagi balik. Jadi cukuplah berbahasa cara begitu bagi ibu dan anak. Kasih sayang tu tebal, walaupun anak tu bukan anak yang boleh dibanggakan. Masya Allah sahabat, ini naluri hati seorang ibu yang melahirkan dengan anak. So kita dengan mak ayah kita yang dah tua, dah tak boleh urus dirinya sendiri, yang nampak macam menyusahkan hidup kita, kenapa kita tak ada rasa bangga? Allah pilih kita untuk bersama-sama. Allahu Akbar. Kenapa Allah pilih aku? Allah letak aku, mak ayah aku duduk dengan aku, dah tua, dah uzur, dah nyanyuk duduk dengan aku. Sepatutnya itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang kita nak fikirkan bangga, seronok, sebab Allah jamin syurga di situ. Tapi bagi kita itulah yang menyusahkan. Itu beza anak dengan mak ayah. Mak ayah tak pernah rasa benda tu menyusahkan. Tapi anak-anak bila dibebani dengan tanggungjawab membela ibu dan ayah, berapa ramai di kalangan kita yang rasa menyusahkan. Jauhnya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sedangkan Allah meletakkan kunci syurga tu ada dengan kita. Faham ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita sambung lagi. Tentu saja pendapat yang matang lebih baik daripada pendapat yang cepat tetapi terburu-buru. Masya Allah. Pendapat yang cepat tetapi terburu-buru. Kita jumpa dengan kawan-kawan kita minta nasihat, kita ada masalah sikit, terburu-buru sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Saya tak boleh baca lah komen-komen anda ni. Kan meleleh ayak mata pasal apa semua. Kita jadi macam yang dah tak ada mak ayah. Kita rasa macam nak minta mereka hidup balik kan sahabat-sahabat, untuk berbakti dengan mereka. Yang masih ada mak ayah, kita minta kekuatan dari Allah supaya kita sabar. Dengan kerana mak ayah kita dah semakin tua sahabat-sahabat. Ujian sangat. Sangat ujian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Cik Raizah Abdul Hamad, Raizah Allahu Akbar punya anak OKU. Sebenarnya tak dibanggakan, tapi seorang ibu dan ayah sahabat sangat mensyukuri. Allah beri juga kepada dia kan. Sebab tu bagi yang dah lama kenal Ustazah Zai, bila orang mengadu kan, baru ni saya dapat satu messenger lagi, dia cakap dia dah kahwin 12 tahun tak ada anak kan. Ustazah pun cakap kat dia, kena kenal Ustazah lama lagi ni kan. Kenapa Ustazah? Bila Ustazah ada masa, kadang messenger tu Ustazah layan kan sahabat-sahabat. Sebab benda yang Ustazah faham perasaan dia kan. Ustazah kata Ustazah 20 tahun kahwin tak ada anak. Ustazah serius lah, betul ke Ustazah? Ustazah nampak ceria je. Kenapa kita nak fokus dengan sesuatu yang Allah tak beri pada kita? Sebab Allah tahu kemampuan kita. So sekarang jangan buang masa, kita duduk kepada benda yang Allah tak beri pada kita, tetapi kita fokus dengan sesuatu yang Allah beri. Allah beri kehidupan. Manfaatkan kehidupan kita ni untuk menjadi manusia bermanfaat kepada orang lain. Macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, dalam pada masa kita menggembirakan orang lain, percayalah Allah ada cara yang begitu hebat untuk menggembirakan kita. Kalau kamu hidup dalam murung, raya-raya malas nak jumpa orang, nanti orang tanya kenapa tak beranak lagi dah berbelas tahun, memang hidup kamu tak ke mana. Enjoy je hidup ni sahabat-sahabat. Allah yang akan susun aturkan untuk kita. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bersyukurlah. Sebab orang yang ada anak OKU yang macam tadi, susah Zai, kau tak tahu. Ya, aku tahu. Tapi syukurlah Allah muliakan kau. Dalam rahim kau ni masih lagi ada ditumpangkan amanah Allah. Aku tak pernah merasa benda tu kan. Nak sangat merasa, tapi Allah tak bagi. Takkan aku nak salah-salahkan Allah. Engkau bersalinkan dia, keluar darah terpercik di sana sini, itu semua pahala ibadah yang Allah nak syurgakan kau. Tapi kalau kau tak syukur kan sahabat-sahabat, sebab anak-anak kita yang sempurna pun belum tentu lagi menyempurnakan hidup kita. Mungkin anak-anak yang tak sempurna, yakni anak-anak OKU tu, menyempurnakan hidup kita dengan cekal, kental jiwa, sabar. Akhirnya dengan semua sifat itu, Allahu Akbar, Allah masukkan kita ke dalam syurga. Itulah tempat istirahat yang paling indah. Subhanallah. Baik, kita habiskan tajuk ni. Jika anda salah memberi keputusan dengan akibat si terdakwa bebas, akan lebih baik daripada salah memberi keputusan dengan akibat dia dijatuhi hukuman. Tajuk klasifikasikanlah ini ditutup dengan contoh. Kalau kita terburu-buru, aku rasa memang kat kampung kita ni yang paling suka curi barang orang tu lah anak orang penagih dadah tu. Kan? Anak orang hujung kampung tu, dia kan penagih dadah baru keluar penjara. Semua benda mencuri,
dia jatuhkan hukuman, memang dia lah. Sahabat, sekali sebab tuduhan-tuduhan kita tu, kita tak bincang panjang, kita tak buat kajian betul-betul, kita tak siasat betul-betul, akhirnya budak tu masuk penjara, dihukum, hukum gantung pula. Kita tahu budak tu mati, padahal dia bukannya buat kesalahan tu. Nanti kamu akan merasa penyesalan luar biasa. Sebab aku terburu-buru jatuhkan hukuman dulu, ya Allah. Budak tu mati di tali gantung, budak tu mati dalam penjara. Kan apa aku nak jawab dekat engkau, ya Allah? Ini kesalahan yang tidak ada maaf, kecuali budak tu memaafkan kamu. Sebab tu bahaya buat keputusan terburu-buru. Itu sebab kadang-kadang di kalangan ahli fikir, orang-orang alim kita stres dengan mereka ni. Cubalah buat keputusan. Sebenarnya slow and steady dia ni. Padahal slow and steady dia tu, dia menyiasat, dia berfikir. Sahabat, lebih baik kalau dia buat keputusan, budak tu bebas, masih contohnya boleh bekerja, bawa balik rezeki halal kepada mak dan ayahnya. Contoh, daripada kita terburu-buru buat keputusan, akhirnya dia dipenjarakan, mak ayahnya pun mati kelaparan kerana tak ada siapa bawa rezeki yang halal ke dalam rumah tangganya. Anda faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahu Akbar. Allah banyaknya perkongsian daripada sahabat-sahabat la tahzan kita tentang ibu ayah, tentang anak OKU. Barakallahu fiik. Moga Allah memberkati kalian. Moga Allah anugerahkan sabar kepada kalian. Sentiasalah bersama la tahzan. Ustazah bukan pakarnya untuk berbicara, tapi kita sama-sama belajar daripada nasihat Dr. Aid Al-Qarni. Sahabat-sahabat, Ustazah tutup dengan ayat Quran suratul Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Ayat ni popular sangat di kalangan asatizah kita dalam hal suruh berhati-hati dalam kita mendengar berita-berita yang mungkin datang daripada orang fasik. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Siapa orang fasik? Orang yang rosak dah dalam agamanya. Orang yang rosak dalam agama ni sahabat, bukan sebab dia minum arak, dia merompak, dia berzina, bukan. Cukuplah lisan dia suka menipu bila bercakap, itu pun orang fasik. Allahu Akbar. So kita kenal di keliling kita, dia ni duk datang tiba-tiba, Ustazah tahu tak, yang mencuri barang Ustazah baru ni si Polan tu lah. Kamu tak kenal siapa dia. Yang sentiasa kamu kenal dia selama 20 tahun itu lisannya sikit-sikit bersumpah kerana dia suka menipu. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Lepas tu main terus percaya. Okey, sebab awak kata dia yang curi barang saya, mai sini, saya nak hantar dia masuk dalam penjara. Contoh kan, kita akan menyesal. Tapi ayat ni turun setiap kali orang hantarkan berita, berhati-hati. Zaman now, sahabat-sahabat, zaman now, kita selalu tertipu dengan berita-berita. Betul ke dia ni buat macam ni? Betul ke? Sedangkan kita tak tahu hujung pangkal. Orang boleh klik dengan hujung jari je. Bukan bercakap dengan lisan lagi dah, dengan hujung jari sahaja. Tapi kita punya percaya, kita screenshot, kita share, hantar pula dekat orang. Boleh ke nanti bila mati Allah tanya kita terlibat dengan hal-hal begini, kita berani ke jawab dengan Allah macam kita jawab dalam WhatsApp? Apa kita jawab dalam WhatsApp? Sorry lah, aku pun tak tahu, aku share daripada tingkap sebelah je. Amboi kau. Dengan Allah nak cakap tingkat sebelah, dengan Allah nak cakap daripada rumah sebelah. Sedangkan yang klik butang share tu kamu. Sedangkan yang screenshot, yang sebar pula kamu. Apa kamu nak jawab depan Allah? Jadi jangan mudah-mudah benda yang belum pasti sampai dekat tangan kita, dekat handphone kita, kita jangan mudah sebarkan kalau kita tak tahu cerita itu benar atau tidak. Okey, sahabat-sahabat, Ustazah ambil 2 tajuk saja. Berhati-hatilah, klasifikasikanlah. Moga-moga insya-Allah besok Ustazah dapat sambung bulatkan tekad dan majulah.
Tolong bantu Ustazah dengan doa sahabat-sahabat. Untuk malam ini suara Ustazah sangat-sangat okey untuk bersama-sama dengan sahabat Latahzan Utara. Saya sayang anda semua kerana Allah. Terima kasih doa selama ini, Masya Allah, yang tidak henti-henti. Tak ada benda yang paling saya hargai kecuali doa dan sokongan daripada sahabat-sahabat. Selagi mana saya berada dalam kebenaran, tolonglah bantu dengan doa dan memberi sokongan. Okay, selagi mana anda melihat ada kesalahan di sisi saya, manusia biasa yang penuh dengan kedhaifan, segan nak cakap berdepan, tolonglah tegur-tegur. PM tepi, messenger, gunakan sahabat-sahabat tim khidmat, tolong tegur Ustazah. Okay, saya manusia biasa yang penuh dengan silap dan khilaf. Ampun maaf, zahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azizek, Rifka Husni, Suzana Sayuti, Dayana, Rodia Syarif, Amin, Cik Rodia, Surya Ismail, Aniza Aziz, Marzia Hassan, Suzi Buang, Kasih Nurul Syah. Okey, semua sekali Rosdawati Awang. Moga-moga limpahan rahmat Allah bersama-sama dengan semua kita. Bye-bye. Doakan perjalanan kami. Alhamdulillah, ni dah sampai kat mana Kita tak kena lagi dekat kawasan yang susah lain. Sebab Jaja kata, Ustazah nak live dekat mana? Lepas Sungai Buloh, insyaAllah okey. Kalau kita dah masuk Perak, nanti dekat Terowong Menora semua kan, tu dah payah dah nanti. Okay, jadi line masih cantik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan esok kalau Ustazah larat, kita buat Latahzan macam ni lah dalam perjalanan balik pula. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.